اللهم افتح علينا بنعمتك وانشر علينا من يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وزدني فهما برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. Okay, saya akan sambung kelas iaitu ni. Kita berkelas kita tentang membran plasma. Dah ingat dah. Kita cuba sebut satu komponen yang ada dekat membran plasma. Satu je. Protein pembawa. Lama. Aina? Liang protein. Liang protein. Balik. Protein liang. Satu lagi. Wafa apa Wafa? Karbohidrat. Karbohidrat. Saya tak jumpa nota. Berapa cantik sangat. Banyak petah. Karbohidrat tu bila dia dekat protein kita panggil apa Wafa? Protein tu masih ada nama dia. Karbohidrat tu kita tukar jadi nama apa? Glycine. Glycolin. Glukolin tu glycoprotein. Glycoprotein. Glycolipid. Okey, tak apa. Okey, untuk malam ni saya akan sambung tentang okey, apa sebenarnya peranan membran plasma tu kita dah belajar itu. Dia jadi macam satu sepadan lah. Bahasa Inggeris kita panggil barrier. Sepadan, macam sepadan dekat padan besar tu lah. Okey, dia membenarkan keluar masuk bahan, dia yang kontrol. Sebab dia sebenarnya membran separa telap. Okay. Ataupun istilah lain ketelapan memi. Memi apa? Ketelapan memilih. Okay, ketelapan memilih. Bagus. Saya tunggu kau apa dia sebut mukuah kami banding apa semua memilih. Okey, dia pilih. Dia tak macam dinding sel ni semua boleh lalu masuk. Okey. Semua lalu. Tapi dinding sel hanya pada dekat sel tumbuhan lah. Okey, sekarang ni bila benda tu nak keluar masuk dekat membran sel, dia memilih. Jadi ada beberapa cara kemasukan. Dia cara yang berbeza. Jadi cara yang berbeza tu kita bagi istilah yang berbeza lah. Okay, ada istilah-istilah yang berbeza. Contoh benda-benda yang masuk dalam sel tu. Apa benda Wafa? Satu benda yang keluar masuk sel? Yang paling mudah kali lah. Ni oksigen. Oksigen. Aina? Satu? Karbohidrat. Adam. Man. Jangan sebut karbohidrat. Bukan karbohidrat. Salah. Tak boleh. Karbohidrat tu satu molekul yang besar. Jangan sebut karbohidrat. Tak boleh lalu. Dia perlu dicernakan. Jadi molekul yang lebih ringkas. Karbohidrat tu bila dicernakan, dia jadi apa Adam? Hasil pencernaan karbohidrat. Jadi apa? Karbohidrat. Adam? Hilang lah. Aina? Tak. Dia sangkut. Oh, sangkut. Tak apa. Aina, karbohidrat bila hasil pencernaan karbohidrat dia jadi apa last sekali? Glukosa. Glukosa. Tu lah. Glukosa. Kalau lemak, hasil pencernaan lemak jadi apa? Asid lemak dan glikogen. Gliserol. Okey. Gliserol. Kalau lemak jadi asid lemak dan gliserol. Kalau karbohidrat jadi glukosa. Okay. Kalau protein jadi apa? Asid Tak terlepas pula. asid kita lupa banyak ni. Asid amino. Boleh tolong ulang balik. Karbohidrat jadi apa? Glukosa. Tolong simpan dalam kepala otak nak.
Karbohidrat jadi glukosa, lemak jadi asid lemak dan Cikgu, cikgu. asid lemak. Bukan nasi lemak, asid lemak. Asid lemak dan gliserol. Asid lemak dan gliserol dan protein akan jadi asid Asid amino. Kat makanan. Tak dengar. Tak. Jadi Nah. nampak tak? Okey budak-budak. Budak-budak. Sebab. Lemak, Ish mana? nampak ke ni? Ni saya berhilang. Nampak. 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 Kena makan kamu. Oh, dengar lah. Wah. Nampak tak hasil akhir pencernaan dia jadi tu? Lepas tu kena simpan, kena tahu benda tu. Okey, dipakai daripada tingkatan 2 ni, asas ni sebenarnya. Okey, benda-benda saja akan masuk di dalam kita punya sel melalui membran plasma. Selain daripada benda-benda ni semua hasil pencernaan lah. Ayak pun masuk, gas oksigen, sudah keluar masuk ke membran plasma. Selain itu ada ion, semualah akan masuk. Dia akan masuk melalui beberapa cara sebab dia bergantung kepada jenis molekul ataupun jenis bahan tu dan juga dia punya saiz. Faham tak? Jadi macam gas tu saiz dia molekul yang ringkas, dia kecil, dia boleh masuk merasap dengan mudah sajalah. Oh, hadam pakai. Dia kena cari macam tu kah? Okay, tengok ni Sat. Plasma berfungsi sebagai pengawal pintu pagar sel membenarkan bahan tertentu presentasinya pada waktu tertentu dan juga jumlah yang tertentu. Pada waktu tertentu dan pada jumlah yang tertentu. Semua bukan boleh masuk itu supaya dia kontrol. Plasma yang disebut pengangkutan pasif. Ya, yang pertama kita panggil sebagai pengangkutan pasif. Dia ada dua jenis. Satu pengangkutan pasif, satu pengangkutan aktif. Kalaulah kita katakan, oi hang ni duduk dalam kelas aktifnya, satu lagi hang duduk di belakang kelas pasif. Apa maksud pasif dengan aktif ni? Seorang pelajar pasif, seorang pelajar aktif. Apa maksud dia? Contoh macam ni, saya nak duduk dalam kelas saya tak nak pelajar pasif, saya nak pelajar tu aktif dalam kelas. Apa maksud dia? Aktif tu macam mana dalam kelas? Kalau saya tanya dia akan Jawab. Jawab. Bagi latihan buat. Okay, buat aktiviti bercakap, bertanya. Ialah proses elektrik dengan bahan boleh bergerak merentas membran plasma daripada kecerunan kepekatan tinggi ke kepekatan rendah atau bergerak ke arah kawasan yang berlainan kutub cas elektriknya. Pergerakan ini tidak menggunakan tenaga. Saya ulang sekali lagi. Ini pengangkutan pasif. Cas elektriknya daripada kecerunan kepekatan tinggi ke kepekatan rendah. Okay. Kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Maksudnya kalau kawasan tu banyak bahan, maksudnya kawasan tu kepekatan dia tinggi, banyak benda tu. Contoh kalau banyak ayak, banyak karbon dioksida, banyak oksigen, dia akan bergerak ke kawasan yang sedikit oksigen, sedikit ayak, sedikit karbon dioksida. Lebih kurang macam itulah. Daripada kawasan kepekatan tinggi ke kawasan rendah. Mudah dia nak bergerak. Mudah sebab tak ada halangan. Tak ada halangan. Dalam tu sikit masuk. Macam kita lah nak pergi tengok bola. Kita di luar punya ramai duk batak. Dalam stadium masih ada 2-3 orang. Jadi sangat mudah kita masuk dengan pengangkutan yang pasif.
Okay, senang masuk dalam tu masih lagi kosong. Kepekatan orang rendah, lebih kurang macam tu lah. Betul tak? Betul. Kalau masuk pergi tengok bola awal lah. Kalau pergi masuk bola, tengok bola sayuk tu orang dah penuh tu. Tu maksudnya tu bukan pengangkutan pasif dah. Kita nak kena lawan, nak lalu di celah-celah tu belaga pungkuk apa semua. Tu pengangkutan pasif dah. Gelak. Okay, itu gambaran dia. Dengan mudah je masuk. Atau bergerak ke arah kawasan yang berlainan kutub cas elektriknya. Okay, kalau dia ada molekul ni dia berkutub. Maksudnya di dalam tu kalau positif, di luar tu negatif, dia akan masuk. Sebab positif dengan negatif dia sentiasa Berlawanan. dia macam kita belajar magnet lah. Menarik. Dia menarik. Macam lelaki dengan perempuan lah menarik. Cas yang sama dia menolak, cas yang berbeza menarik. Lelaki dengan lelaki menolak, perempuan dengan perempuan menolak, tapi perempuan dengan lelaki menarik. Ada lelaki dengan lelaki menarik? Ada. Amal. Tak ada. Apa dah Amal? Wafa? Diba? Tak ada. Habis gitu. Pergerakan ini tidak menggunakan tenaga. Okay, dia tidak menggunakan tenaga sebab dia relax. Sebab di luar dia banyak. Dia masuk relax dalam kosong. Dia tidak memerlukan tenaga. Okay, itu pengangkutan yang pasif. Ya. Molekul kecil atau tidak berkutub atau tidak bercas elektrik seperti oksigen dan karbon dioksida juga boleh bergerak merentasi dua lapisan fosfolipid dengan mudah. Selain itu, molekul hidrofobik yang larut dalam lipid seperti asid lemak dan gliserol juga boleh merentasi dua lapisan fosfolipid dengan mudah. Air juga boleh bergerak merentasi membran plasma kerana molekul air adalah cukup kecil untuk menggelongsor melalui dua lapisan fosfolipid. Semua ini dipanggil resapan ringkas. Okay. Semua ini dipanggil resapan ringkas. Tengok sekali lagi, sikit lagi cepat. Seperti asid lemak dan gliserol juga boleh merentasi dua lapisan, boleh bergerak merentasi molekul kecil atau elektriknya. Pergerakan ini tidak menggunakan tenaga. Contoh yang pertama pengangkutan pasif adalah resapan ringkas. Okey. Pengangkutan pasif, pengangkutan aktif. Sekarang ni kita nak belajar pengangkutan pasif dulu. Pengangkutan pasif ni ada 3. Yang pertama resapan ringkas. Tolong ingat ataupun tulis resapan ringkas. Saya akan bagi nota lagi tak apalah. Okey. Resapan ringkas. Itu adalah salah satu contoh pengangkutan pasif. Benda apa yang bergerak ataupun berjalan ataupun menggunakan resapan ringkas pengangkutan pasif ni? Molekul kecil atau tidak berkutub atau tidak bercas elektrik seperti oksigen dan karbon dioksida juga. Oksigen, karbon dioksida, molekul tak ada kutub yang tidak bercas terlalu dengan mudah ya. Betul tak? Betul. Sebab dia kecil. Kecil. Mereka tak ada kutub, tak ada positif, tak ada negatif, tak ada charge, tak ada ion positif, negatif. Macam kimia kamu belajar kan ada positif, negatif atas kepala tu kan? Dia pun neutral. Tu Cikgu Azli punya kerja tu. Okey, dia masuk dengan tidak bercharge. Okey, dia guna resapan ringkas. Okey, di bawah pengangkutan pasif. Boleh bergerak merentasi dua lapisan fosfolipid dengan mudah. Selain itu, molekul hidrofobik yang larut dalam lipid seperti asid lemak dan gliserol juga. Asid lemak gliserol pun lalu mudah resapan ringkas. Sahabat malam itu dalam kelas tu pasal apa? Pasal apa? Sebab mereka ni geng adik-beradik. Apa dia? Pasal apa geng-geng asid? Karbohidrat. Ni bukan. Pasal apa asid lemak dengan gliserol ni mereka boleh lalu dengan mudah juga resapan ringkas. Apa pasal saya sebut itu ni? Ni nampak perkataan apa ni? Lipid. Apa yang membentuk membran plasma tu? Liphospholipid. Fosfolipid. Jadi, dia dengar geng dia adik-beradik dia daripada fosfolipid, daripada lipid apa semua tu dia bagi masuk lah. Kan asid lemak dan gliserol ni dia adalah hasil pencernaan lemak. Lemak tu adik-beradik lipid lah. Faham tak? Faham. Sebab tu kita ada enzim nama dia enzim lipase. Lipase tu maksudnya Lipase untuk lemak. mencernahkan lemak. Ataupun dalam istilah yang lebih tepat dalam sains ni kita panggil
lipid lah. Tapi dia tengok keadaan lah. Kalau kita ketahui perut hang banyak lemak, kita janganlah kata perut hang banyak lipid. Tak apa nak kena. Okey. Kurang sikit. So dia bagi masuk membran plasma tu dibentuk oleh dui fosfolipid. So lipid tu daripada adik-beradik dia, lemak. Okay, lemak tu dicernakan hasil pencernaan jadi asid lemak dan kolesterol, jadi boleh masuk dengan mudah lah di dalam sel tersebut. Okey. Juga boleh merentasi dua lapisan fosfolipid dengan mudah. Air juga boleh bergerak merentasi. Air pun sama. Tapi sebenarnya lapisan dui fosfolipid ni kita belajar tu dia tak membenarkan molekul berkutub. Dia tak bagi. Tapi air walaupun dia molekul berkutub dia boleh masuk. Pasal apa? Kecil. Kecil. Bagus. Aina hilang dah. Aina pergi mana? Lain slow. Ada sembunyi Aina apa? Ada dia betul macam belakang Adam tu macam ada Aina bukan? Kan? Mampu dah. Habis. Lain slow kot. Tak apalah nanti dia boleh follow balik lah. Okay, so betul Adam kata walaupun dia molekul berkutub sebenarnya dia tak dibenarkan lalu tapi sebab saiz dia Kecil. Mungkin dia tanya dalam soalan kebat walaupun molekul berkutub tidak dibenarkan melalui membran fosfolipid tetapi air boleh. Kenapa? Jadi sebab dia saiz yang kecil lah. Membran plasma kerana molekul air adalah cukup kecil untuk menggelongsor melalui dua lapisan fosfolipid. Semua ini dipanggil resapan ringkas. Resapan ringkas. Yang pertama, ada dua lagi untuk pengangkutan pasif. Proses ini tidak melibatkan penggunaan tenaga oleh sel kerana sumber tenaga datang daripada tenaga kinetik hasil pergerakan rawak molekul. Tak perlu tenaga, relax masuk. Molekul-molekul tu sebenarnya di luar tu dia sentiasa duduk melompat-lompat, kedik-kedik kan dia ada tenaga kinetik. Jadi bila ada molekul masuk, dia akan masuk lah. Okay, dia tak memerlukan tenaga. Kedua-dua ini merupakan protein pembawa. Okey, sekarang ni kita tengok kes yang kedua. Proses yang kedua iaitu resapan berbantu. Tadi resapan ringkas, tak perlu bantuan apa-apa. Ini resapan berbantu, dia kena ditolong sikit. Sikit je. Okey, macam mana? Apa cerita? Pasal apa dia perlu tolong masuk? Molekul yang besar seperti asid amino dan glukosa tidak dapat melalui ekor hidrofobik fosfolipid. Dia tak boleh lalu ni, ekor ni, dia tak celus ni. Pasal apa? Sebab dia yang Besar. seperti glukosa dengan asid amino. Glukosa ni hasil pencernaan apa tadi? Hasil pencernaan. Karbohidrat. Karbohidrat. Ya. Roti apa semua tu lah. Dan asid amino hasil pencernaan protein, susu, telur, daging apa semua tu. So bila mereka dicernakan dalam sistem pencernaan kita, dia masuk nak meresap dalam sel-sel kita, dia tak boleh lalu ke membran dui fosfolipid ni. Okay, dia tak boleh lalu sebab saiz dia besar. Jadi dia terpaksa dibantu. Itulah adanya kehadiran protein pembawa dengan protein liang. Sana. Saiznya yang terlalu besar. Begitu juga molekul bercas seperti ion. Oleh itu, ia merentasi membran plasma melalui protein pembawa. Jika molekulnya boleh larut air, ia boleh bergerak masuk dan keluar daripada sel melalui protein liang. Proses ini dinamakan resapan berbantu. Okay, tepat. Sekali lagi. Dan penggunaan tenaga oleh sel kerana sumber tenaga datang daripada tenaga kinetik hasil pergerakan molekul. Kedua-dua ini merupakan protein pembawa. Okay, protein pembawa. Okay. Bagi molekul yang besar seperti asid amino dan glukosa tidak dapat melalui ekor hidrofobik fosfolipid. Begitu juga molekul bercas seperti ion. Oleh itu, ia merentasi membran plasma melalui protein pembawa. Okay, protein pembawa. Protein ni protein pembawa. Okay. Ini protein liang. Jika molekulnya boleh larut air, ia boleh bergerak masuk dan keluar daripada melalui protein liang.
Kalau dia larut ayak, dia boleh lalu ikut protein. Pembawa. Kalau dia boleh larut, ni molekul yang boleh larut ayak, dia boleh merentas melalui membran plasma melalui protein liang. Yang tadi ni, untuk protein pembawa tadi ni, Oleh air, ini merupakan protein pembawa. Jadi molekul yang besar seperti asid amino dan glukosa tidak dapat melalui ekor hidrofobik fosfolipid. glukosa dengan asid amino ni dia tak boleh lalu ikut-ikut hidrofobik ni. Sebab dia besar. Bila dia besar, ada satu lagi protein Yang terlalu besar. Begitu juga molekul bercas seperti ion. Oleh itu, ia merentasi membran plasma melalui protein pembawa. Okay. So protein pembawa ni lah tolong molekul-molekul yang ion, molekul-molekul ion yang bercas dengan dan juga glukosa dan juga asid amino. Dia lalu ikut. Molekul yang boleh larut air, ia boleh bergerak masuk dan keluar daripada sel melalui protein liang. Okay, ini protein liang. Ini protein pembawa ni. Protein pembawa ni dia ada cara macam mana dia nak memindahkan molekul lain. Dia kena bergabung. Lalu ini. Ini dia protein liang ni dia lorong. Lalu je. Okey. Okey, benda-benda yang besar sikit yang larut air dia lalu dari sini. Tapi kalau air, oksigen, karbon dioksida nak lalu celah dia boleh tak? Boleh? Boleh lah. Lagi ngangau masuk je lah. Tapi kalau molekul-molekul yang besar macam glukosa itu dia tak lalu. Walaupun dia besar dia akan lalu ke dia ada cara dia akan dia macam ada satu tapak dia mesti melekat di situ. Melekat di tapak tu baru dia boleh pindahkan molekul tu keluar ataupun masuk pada sel tu. 10 minit lagi. Proses ini dinamakan resapan berbatu. Molekul air yang terdapat di larutan berkepekatan zat terlarut. Proses osmosis. Air tinggi seperti sitoplasma akan bergerak ke arah larutan berkepekatan zat terlarut tinggi dengan merentas membran plasma yang separah telap. Resapan air ini dipanggil osmosis. Satu lagi pengangkutan pasif kita panggil sebagai osmosis. So sekarang ni ada 3 pengangkutan pasif. Yang pertama resapan ringkas, resapan berbatu dan juga osmosis. Osmosis ni yang paling senang sekali. Dia terletak air sahaja. Jangan terletak air, jangan sebut air sahaja. Pergerakan molekul air daripada mana ke mana. Okey, sebenarnya daripada kawasan molekul air banyak ke kawasan molekul air Sikit. itu basic idea. Pergerakan molekul air daripada kawasan berkepekatan molekul air ini ke kawasan perkepekatan molekul air rendah ataupun molekul air sedikit. Macam tu je. Yalah kalau kawasan ni air banyak, dia akan pergi ke kawasan air sedikit. Itu konsep very okay. Osmosis. Dia tenaga, dia tidak turun kepekatan, dia ikut, dia pekat banyak air, dia akan pergi kawasan yang sedikit air. Kalau kita bancuk air kopi ataupun air gula, kalau banyak gula kita bubuh, larutan tu pekat ke cair? Kita bubuh gula banyak. Larutan pekat. Pekat. Okay. Ada 2 bekas. Kita ada satu A, satu B. Kedua-duanya kita bubuh banyak sama banyak. Bekas A ni kita bubuh 1 sudu. Bekas B kita bubuh 2 sudu. Yang mana pekat? A ataupun B?
B. B, betul. Tapi dalam kes macam tu, molekul ayak mana yang banyak? A ataupun B? A. A lah. Okey. Jadi kalaulah dua-dua bekas kita boleh dekatkan, tengah-tengah ni kita letak satu membran plasma. Dekatkan, letak membran plasma. Ayak daripada P ke B ke B P ke A? A B ke B. Yes, bagus. A P ke B. Sebab sini ayak banyak, molekul ayak banyak, dia bergerak ke B. Dia akan bergerak bila? Bila dia akan berhenti? Sampai air kurang. Dia ada satu istilah yang kita panggil sampai keseimbangan dinamik. Sampai sama aja jumlah bilangan molekul ayak, jadi dia akan stop. Tapi dia akan stop sangatlah, dia macam pimai-pimai macam tu. Faham tak? Faham. Okay. Jadi ada juga istilah mereka boleh kata macam ni juga, pergerakan molekul air daripada kawasan yang berkepekatan zat terlarut rendah ke kawasan berkepekatan zat terlarut tinggi. Maksudnya gula sikit ke kawasan gula lah, lebih kurang macam tu lah. Kalau gula sikit, ayak banyak, betul tak? Kalau gula banyak, ayak sikit. Sikit. Dia berbeza lah. Nak pakai istilah mana-mana pun tak apa. Tapi saya lebih suka pakai istilah pergerakan molekul air daripada kawasan berkepekatan molekul air tinggi. Maksudnya ayak tu banyak lah. Kawasan berkepekatan molekul air rendah. Ataupun molekul air yang Seimbang. sehingga tercapai keseimbangan melalui membran separatelap. Nak baca maklumat detail boleh baca dalam buku nantilah. Itu gambaran lah. Dia cerita bab banyak sebut. Jangan cerita bab pergerakan molekul gula kan, molekul sukrasa, molekul garam, semua jangan sebut. Cerita bab air saja osmosis. Jangan silap. Osmosis yang paling mudah. Lagi nanti kita akan belajar bab osmosis. Ada eksperimen, penjerokan, buat ikan kering, buat sotong. Belajar nantilah. Nanti. Okey, itu osmosis. Kita ada 5 minit. Membran plasma juga mengandungi protein yang dipanggil aquaporin yang mempunyai tinggi dan berkeadaan sel akan merasakan sel menentang ketegangan luar dan dalam sel berkepekatan terlarut yang sama kadarnya, ia dipanggil isotonik. Air bebas kerana organisma hidup menentang kecerunan yang sama kadarnya. Sebab hipotonik, isotonik saya akan buat dalam kelas satu lagi. Sebab dia ni pun dia berkaitan dengan pergerakan ayak ni. Hipotonik, isotonik apa semua ni melibatkan pergerakan molekul ayak. Osmosis. Kita tolak tak ni. Jadi kita akan belajar di satu kelas yang lain. Saya ada 5 minit lagi, saya akan sambung sikit lagi iaitu tentang pengangkutan aktif. Okay? Ia dipanggil isotonik. Air bebas keluar masuk. Okay, sekarang tengok pengangkutan aktif. Pengangkutan aktif pun lebih kurang sama. Beza dia sikit je. Menentang kecerunan kepekatan. Menentang kecerunan kepekatan. Apa maksud menentang kecerunan kepekatan ni? Okey, kepekatan ni maksudnya macam ni. Jadi kita belajar tadi pengangkutan aktif ni. Bahan-bahan tu dia daripada kawasan yang molekul dia banyak, kawasan molekul sikit. Maksudnya dia mengikut saja kecerunan kepekatan. Dia menuruni kecerunan kepekatan daripada kawasan yang dekat ke kawasan yang cair. Kawasan banyak molekul air ke kawasan sedikit molekul air. Ke kawasan banyak molekul asid lemak ke kawasan kurang molekul asid lemak. Kawasan banyak asid amino pi kawasan kurang asid amino. Itu kita panggil menuruni cerun kepekatan. Sebab tu tak memerlukan tenaga. Relax daripada sikit banyak pi sikit. Tetapi pengangkutan aktif ni dia melawan cerun kepekatan. Dia fight. Kawasan tu sikit, dia akan pi masuk kawasan yang banyak. Itu kita panggil melawan cerun kepekatan. Dia nak lawan masuk. Aku sikit, aku nak pi kawasan yang banyak. Melawan cerun kepekatan. Sebab tu dia perlu aktif. Itu gambaran dia lah. Tu kita panggil pengangkutan aktif. Dan bila nak masuk, dia sikit, dia nak masuk kawasan banyak, dia pasti memerlukan tenaga. Dalam sel kita sebab tu ada satu organel yang menghasilkan tenaga. Nama apa?
Oh. Tak. Mitochondria. Dapat lah. Okay, biasa kamu tengok mitochondria. Dia lah macam tenaga. Antara tenaga tu guna tu di sini lah. Antara gunaan tenaga tu. Untuk membantu proses pengangkutan aktif. Okay? Kenapa ia menentang? Kerana organisma hidup memerlukan tenaga dan ini ialah fisiologi yang hanya berlaku dalam organisma hidup. Pergerakan bahan iaitu ion dan molekul akan merentas membran plasma untuk menentang kecerunan kepekatan seperti yang kamu lihat dalam video. Kotak hijau yang bertulis Na positif. Okay. Hijau ni sebenarnya protein pembawa. Protein pembawa tadi ni kita tengok, dia ada juga guna untuk pengangkutan pasif tadi, betul tak? Okay. Tetapi dalam kes ni, protein pembawa tu, dia akan angkut molekul tu melawan cerun kepekatan daripada ke banyak. Jadi, di sini dia akan buat pengangkutan aktif. Tadi waktu pengangkutan pasif, dia angkut macam biasa daripada kawasan banyak ke kawasan sikit. Tapi dalam kes ni, dia angkut daripada kawasan yang sikit ke kawasan banyak. Protein pembawa ni dia buat dua kerja lah. So, pengangkutan aktif ni, beza dia hanya dua saja. Yang pertama, menggunakan tenaga. Yang kedua, melawan cerun kepekatan daripada molekul yang sedikit ke kawasan molekul yang banyak. Adalah lagi sikit-sikit dia punya beza yang kita akan tengok secara detail. Itu gambaran basic. Dia ada lagi sebenarnya, dia ada tapak aktif. Dia akan melekat benda-benda tu, proses dia macam mana, pindah macam mana, gunakan tenaga apa, macam mana dia bergabung dengan tapak-tapak aktif tu, dia melekat, lepas tu dia buka balik tenaga daripada mana tu, semua boleh baca secara detail nantilah. Saya akan bagi latihan, akan faham. Kita bincang lain dalam. Ni gambaran sikit je, kalau nak detail memang tak boleh lah. Kita ada 1 minit saya lagi, saya akan buat latihan. Saya rasa setakat ni, saya tak nak sambung. Saya lagi boleh call balik tapi saya rasa cukup lah. Okay, saya nak close kelas malam ni. Saya nak bagi kesimpulan, saya nak rujuk terus dengan buku teks kita. Pergerakan bahan merentas membran plasma ni, setakat yang kita belajar, kita kena faham ada dua jenis cara dia bergerak, iaitu secara pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif. Kita mula dengan pengangkutan pasif. Okey, dia 3 jenis pengangkutan pasif, iaitu resapan ringkas, osmosis dengan resapan berbantu. Okey, kita gambarkan dia macam menuruni naik kayu kerek itu, dia turun daripada bukit. Kita mula pada tempat yang tinggi, kita turun ke bawah. Jadi dia tidak perlukan tenaga. Dalam konsep yang kita belajar ni, dia daripada kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Kalau kepekatan ayak yang banyak, molekul ayak banyak, kepekatan tinggi molekul ayak, ke kawasan kepekatan rendah molekul ayak. Maksudnya kawasan molekul ayak yang itu banyak ke kawasan molekul ayak itu sikit. Sama jugalah kalau kawasan molekul contoh glukosa itu banyak, maksudnya kepekatan glukosa itu tinggi, ke kawasan kepekatan molekul glukosa rendah. Sebab tu kita panggil menuruni cerun kepekatan. Okay? Tidak memerlukan sebarang tenaga. Maksudnya kalau kita macam kita turun kayu kerek, kita turun bukit, kita relax saja. Okey. Okey, kita tengok pengangkutan pasif yang pertama, iaitu resapan ringkas. Resapan ringkas ialah pergerakan molekul atau ion dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Kita dah tengok tadi, saya dah baca mula-mula tadi, iaitu molekul itu bergerak turun cerun kepekatan. Sampai bila dia nak turun? Sampai keseimbangan dinamik dicapai. Okey, seimbang. Ke kanan, pergerakan kanan ke kiri, kiri ke kanan. Kawasan yang rendah atau kawasan tinggi itu pergerakan dia dah seimbang. Okey. Dia berlaku sama ada melalui membran plasma ataupun tidak. Mungkin melalui protein liang, okay, ataupun membran plasma itulah. Kamu tengok contoh dalam ni. Kalau kamu tengok bahan-bahan yang meresap, dia ada dilabelkan dengan oksigen, karbon dioksida, asid lemak, gliserol. Itu contoh-contoh bahan yang melalui
membran plasma, sama ada melalui fosfolipid ataupun protein liang dengan cara resapan ringkas. Okey, kalau kamu tengok dekat gambar rajah tu, oksigen, karbon dioksida, asid lemak, gliserol, semua tu boleh lalu ikut duri fosfolipid, dan celahan protein liang pun dia boleh masuk. Asid lemak dan gliserol tu pasal apa dia boleh lalu dengan mudah melalui duri lapisan fosfolipid, sebab asid lemak dan gliserol ni adalah hasil akhir ataupun hasil pencenaan lemak. Lemak ni bila dicernakan dia akan menghasilkan asid lemak dan gliserol. Okey, lemak ni istilah lain lipid. So lipid dia akan membenarkan adik-beradik dia daripada kumpulan asid asid lemak dan gliserol untuk lalu dengan mudah. Dengan kata lain, molekul-molekul yang larut lemak boleh lalu, larut lipid boleh lalu dengan mudah dari membran plasma, lapisan duri fosfolipid. Seterusnya kita tengok proses osmosis, iaitu proses resapan air, iaitu sejenis proses pengangkutan pasif juga. Dia juga sejenis proses resapan, tapi bila membincangkan bab osmosis, dia hanya melibatkan molekul air sahaja. Okey, jangan sebut molekul-molekul lain, sukrosa ke, glukosa ke, asid amino ke, jangan. Dia hanya membincangkan molekul air sahaja. Okey, dia osmosis ialah pergerakan bersih molekul air secara rawak dari kawasan keupayaan air tinggi. Kawasan tu banyak molekul air, jadi dia akan menghasilkan keupayaan air yang tinggi. Kurung tu, kepekatan bahan terlarut rendah. Memang betul bila kawasan tu banyak molekul air, bahan larut dalam tu rendah. Kalau kita bantu banyak gula, kita bubuh gula sikit, air banyak, jadi kawasan tu molekul air dia banyak lah. Okey, bahan terlarut rendah, contoh bahan terlarut gula, garam. Okey, pergerakan molekul air dari kawasan keupayaan molekul air tinggi ke kawasan keupayaan air yang rendah. Kawasan di mana molekul air tu sedikit. Mungkin baik kawasan tu banyak bahan larut, banyak garam, banyak gula, dan merentasi membran separa telap lah. Jangan lupa, membran separa telap ni dia sebenarnya ditelap kepada air, dan dia tak telap kepada bahan-bahan larut dan besar-besar lah. Contohnya macam sukrosa. Okay. Sekarang ni kita tengok proses pengangkutan aktif yang ketiga, iaitu resapan berbantu. Resapan berbantu ni dia untuk molekul-molekul yang tak larut dalam lipid, ion, molekul-molekul yang sangat besar. Dia perlu dibantu untuk masuk. Okay, asid amino, glukosa, dia tak boleh lalu dengan mudah-mudah melalui itu. Jadi siapa yang nak bantu mereka, tolong mereka masuk protein liang dengan protein pembawa. Protein liang tu kita dah bisa jumpa tadi. Protein liang tu ada lorong tu, ada liang di celah-celah tu. Protein pembawa ni pula dia spesifik. Spesifik ni maksudnya molekul-molekul yang special saja yang boleh bergabung dengan dia, lalu bersama-sama dengan dia. Dia akan pilih molekul yang sesuai, yang sepadan dengan dia. Dia ada tapak khas. Tapak untuk molekul yang untuk bergabung dengan dia, baru dia boleh buat masuk. Okey, mereka ni melalui menuruni cerung kepekatan juga. Okay, tidak memerlukan tenaga. Cuma beza dia sebab molekul tu sangat besar. Mereka tak boleh melalui dengan mudah. Mereka tu perlu dibantu. Itu cerita dia. Dan pergerakan tu sama sampailah adanya keseimbangan dinamik antara dua kawasan yang berbeza tu lah. Okey, di bawah ni saya tunjuk sikit. Okey, macam mana proses dia? Apa dia, kita kat sini kita nak tekankan lebih dekat protein pembawa tu sebenarnya. Okey, kalau tengok di sini, okey, molekul glukosa, dia bagi contoh molekul glukosa lah. Okey, molekul glukosa, okey, dia akan merentas ikut membran plasma ni melalui bantuan protein pembawa. Okay, bukan protein liang, protein pembawa. Molekul glukosa tu dia akan bergerak lah ke dekat protein pembawa tu. Protein pembawa tu dia sebenarnya dia akan bergabung. Dia akan bergabung sebab dia special.
protein pembawa ni dia special, dia spesifik. Spesifik ni maksudnya dia special. Untuk glukosa, glukosa sahaja. Untuk asid amino sahaja. Macam tu lah. Okay. Lepas tu bila dia bergabung dengan tapak aktif ataupun ruang yang ada dekat protein pembawa tu, dia akan dibawa masuk. Okay. Protein pembawa tu dia boleh berubah bentuk. Dia nak bagi molekul glukosa tu boleh masuk, dia kena berubah bentuk lah. Dia berubah bentuk dia daripada awal tadi ni, asal tadi ni, kepada bentuk yang membolehkan glukosa tu ditolak masuk, bergerak masuk ke dalam sel. Okey, masuk dalam sel. Lepas tu bila dia lepas masuk dalam sel, protein pembawa tu boleh kembali pula ke bentuk yang asal tadi, mula-mula tadi ni, untuk angkut hot lain pula. Itu cara pergerakan molekul glukosa merentas membran plasma secara resapan berbantu. Okey. Okey, kita masuk terus ke pengangkutan aktif. Okey, pengangkutan aktif ni satu cara lagi untuk bahan diangkut masuk ataupun keluar melalui membran plasma. Okey, masuk ataupun keluar. Okey, sama lagi macam pengangkutan pasif tadi pun, sama ada masuk ataupun keluar. Okey, pengangkutan aktif ni sebenarnya dia menentang cerun kepekatan. Bila kata menentang cerun kepekatan ni, dia akan bergerak daripada kawasan molekul dia sedikit ke kawasan bilangan molekul dia banyak. Macam kita nak pergi tengok bola, kita pergi lambat, kita nak masuk dalam tu, orang dah penuh. Macam kita menentang lah, kita ni bilangan sikit, kita nak masuk dalam tu, dah beramai orang. Okay, jadi kita memerlukan tenaga lah nak masuk, nak lalu celah-celah penonton yang ramai tu. Okay, sama macam pengangkutan aktif, dia memerlukan tenaga daripada molekul ATP, adenosine triphosphate, yang dibuat oleh mitokondrian. Okay, salah satu organel dalam sel yang kita belajar dululah. Okay, pengangkutan aktif ni dia gunakan protein pembawa yang spesifik yang kita belajar, yang ada dalam pengangkutan pasif tadi ni, resapan berbantu tadi ni. Okay, dia ada tapak spesifik kan kita sebut tadi ni. Okay, untuk bergabung dengan molekul tertentu tu. Cuma okay, bila dia nak buat pengangkutan aktif ni, maksudnya dia menentang, melawan cerun kepekatan. Bila dia nak melawan cerun kepekatan, dia perlukan tenaga. Dan bila dia menentang cerun kepekatan ni daripada sikit pergi banyak, dia akan wujud situasi di mana berlakunya pengumpulan ataupun penyingkiran. Pengumpulan ataupun penyingkiran maksudnya kalau di kawasan tu dah ada banyak, dia akan masuk tambah lagi. Itu kita masuk pengumpulan. Dia berlungut-lungut situ bertambah. Ataupun penyingkiran maksudnya kita menyingkirkan sesuatu lah di kawasan-kawasan tersebut. Okay, kita buang dia. Alright. Sama macam contoh tadi juga, dia perlu berubah bentuk. Okay, untuk bergabung dengan dia lah, bahan-bahan tu akan melekat dengan dia, bergabung dengan tapak yang spesifik, sebiji macam contoh resapan berbantu tadi. Okay, ada dua perkara yang kita akan bincang dalam pengangkutan aktif. Yang pertama, pengangkutan aktif melibatkan pump natrium kalium. Okay, pump natrium kalium, okay, yang berlaku di dalam sel haiwan. Natrium dengan kalium ni kamu bisa dengar lah, natrium dengan kalium. Okay, kalau budak sains tulis ni tak bisa dengar ni, pelik lah. Okay, dalam sains tingkatan 3 pun kita belajar. Okay, dalam sel haiwan ni, okay, ada proses di mana natrium ataupun ion natrium diangkut keluar dan ion kalium diangkut masuk ke dalam sel. Okay, jadi proses pengangkutan masuk natrium, keluar natrium, keluar daripada sel dan masuk kalium ke dalam sel, okay, kita panggil pump natrium kalium. Okay, ini melibatkan proses pengangkutan aktif. Okay, apa yang terkumpul? Yang saya sebut tadi melibatkan pengumpulan dan penyingkiran ni, apa yang terkumpul? Jadi di dalam sel kita dah banyak kalium. Jadi kalium daripada luar akan masuk lagi ke dalam sel. Dia akan terus masuk, sebab tu dia akan melibatkan pengumpulan, manakala ion natrium yang ada di dalam sel kita akan disingkirkan keluar. Ini proses melibatkan protein pembawa. Kalau kita tengok pada gambar rajah sini, di luar sel ni natrium tinggi, kalium rendah. Di dalam sel, di sitoplasma ni natrium rendah, kalium tinggi. Jadi dengan bantuan ATP, tenaga ATP,
Okay, kalau kamu baca sini ada terurai apa semua ni, kamu baca sendiri nanti. Okay, gabungan apa semua tu, natrium akan bergabung dengan protein pembawa dan akan disingkirkan keluar. Manakala kalium yang ada di luar sel akan bergabung dengan protein pembawa tersebut untuk masuk ke dalam sel. Bab kumpulan fosfat apa semua ni kamu baca sendiri sini, istilah dia senang nak faham lah. Fosfat ni adenosina trifosfat, adenosina duifosfat. Perkataan fosfat itulah saja yang kamu kena tekankan di sini. Kumpulan fosfat ni. Kehilangan kumpulan fosfat tu, dia akan mengembalikan bentuk asal protein. Itu ada dijelaskan dalam setiap gambar rajah. Yang paling penting sekarang ni kamu tengok pergerakan keluar dan masuk melibatkan pengumpulan dan penyingkiran. Ini contoh yang pertama untuk pengangkutan aktif pump natrium kalium. Ada satu lagi pump. Yang tadi pump natrium kalium ni, ada satu lagi pump iaitu kita panggil pump proton. Boleh sebut proton ni. Proton ni kalau kamu belajar kimia, kita ada proton, kita ada elektron, ada neutron. Proton ni dia menceritakan tentang ion hidrogen. Hidrogen kamu bisa dengar. Ion hidrogen ada lambang positif di atas tu. Jadi sini ion proton lah, ion positif. Pump proton ni dia menyebabkan kandungan perut kita berasid. Kalau kamu ingat dalam perut kita ada asid hidroklorik. Ada klorik HCl, H positif, Cl negatif. Gabungan kedua tu menghasilkan HCl, asid hidroklorik. Itu dalam kimia lebih mendalam lah kamu akan belajar. Jadi bila proton, pump proton dia mengepam ion hidrogen yang ada dekat sel epitelium yang duduk dekat lapisan rongga perut kita tu, dia akan pump proton tu masuk ke dalam perut kita tu. Dia menyebabkan perut kita tu, dalam kandungan dalam perut kita tu menjadi lebih berasid. Sebab ion hidrogen ni bila dia berkumpul, dia akan menjadikan keadaan di situ lebih berasid lah. Itu situasi dia. Kalau kamu tengok di sini, ion hidrogen ni, ini di luar sel, ini di dalam sel. Ini dinding sel ni, sel epitelium yang melapisi perut. Ion hidrogen yang di dalam ni, dia akan diangkut menggunakan pump proton untuk masuk ke bahagian rongga perut. Ke bahagian rongga perut untuk menjadikan ion hidrogen tu bilangan dia lebih banyak lah.